Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi siapa yang belum subscribe, teruskan usaha untuk subscribe. Semoga aku punya channel YouTube Hani Sharing Vlog sentiasa berkembang dengan support daripada korang semua. Mana puasa hari yang orang semua masih lagi bertenaga, masih lagi sihat, masih makan iaitu nasi Bukhari, ada ayam masak merah, daging biryani, acar dan dalca. So nak tahu rahsia daging biryani itu sedap, korang kena tonton video aku sampai habis. Tahu rahsia daging biryani sedap. Okey, jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Ayam ni merah, akan digoreng garing ikut kesesuaian lah pada masing-masing. Kalau rasa nak garing-garing ataupun kalau rasa nak yang sudah bercampur boleh kita pulang. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat dalca daging. Kacang panjang, carrot, tomato, kacang dal, terung, cili merah, cili padi, kentang, okey, dan juga daging. Terpulanglah nak buat dalca daging ke, dalca ayam ke, okey, ikut pada selera masing-masing. Ini bahan-bahan untuk membuat dalca, buat nasi. Okey, kita ada bawang putih, kita ada hirisan halia dan juga rempah ratus 4 sekawan. Tekstur ayam ni, bahan-bahan untuk membuat ayam masak merah: bawang besar, tomato, daun sup. Adalah bahan kisar. Okey, yang ada dalam bahan kisar ni adalah bawang besar, bawang putih dan juga halia. Cili yang dikisar, cili sos, ayam yang telah digoreng tadi ya. Ini adalah semua ni adalah bahan-bahan untuk membuat ayam masak merah. Okey. Untuk buat ayam masak merah, kita masuk tadi bahan-bahan yang dikisar. Okey. Ini proses untuk membuat ayam merah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dan kita masukkan cili kisar dalam 2 sudu besar. Okey, kemudian kita gaul dia. Masak sampai garing. Sudah garing, kita campurkan cili sos. Lepas tu kita masukkan gula secukup rasa, garam. Kemudian kita campurkan ayam. Color, kita nampak color dia dah semakin cantik, kering. Okey, dan kita masukkan bahan-bahan tadilah, bawang, tomato dan juga ni daun bawang. Jangan overcook ya. Rebus daging ni, kita guna daging batang pinang. So air rebusan daging ni kita akan gunakan untuk membuat nasi. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk membuat jelatah: nenas, timun, cili merah, 2 ketul bawang besar, garam dan juga gula serta cuka. Bahan yang nak buat jelatah tadi, so kita dah potong nenas, timun, cili dan juga bawang besar. Dan kita masukkan gula dalam 3 sudu, garam, dan kita letak sedikit cuka dan kita gaul sehingga sebati. Okey, ini adalah proses untuk kita membuat nasi. Okey, ini adalah beras. Beras yang kita gunakan adalah beras basmati Faiza ataupun Mogul basmati Faiza ya. Okey, ini adalah berasnya. Kemudian di dalam nasi ini kita akan campurkan kismis, okey, air rebusan daging, daun sup, margarin dan butter dan juga rempah ratus ya, seperti bawang, hirisan halia, bawang putih dan juga Rempah Bukhari. Okey, kita menggunakan brand Faiza. Dan juga susu cair, jangan lupa. Okey,
bahan-bahan untuk tumis ni boleh digunakan untuk buat kita juga gunakan untuk buat dalca dan juga daging. Okey, untuk masak daging biryani. So boleh gunakan keseluruhan yang inilah, sama, benda yang sama. Okey, kemudian untuk membuat nasi kita masukkan butter dan juga campuran margarin sedikit. Kita biarkan ia cair, kita gaul dan biarkan dia sedikit cair. Okey, kemudian kita dah nampak dia dah mula cair. Okey, kita mula masukkan hirisan bawang putih, bawang merah dan juga hirisan halia. Dan kita gaul dan kita letakkan rempah ratus 4 sekawan. Okey, kemudian kita gaul sehingga baunya naik. Okey, kemudian kita letakkan serbuk bohari tadi. Kita letakkan air rebusan daging dan special partikul ayam. Dan kalau nak letak daging pun boleh, nak letak ayam pun boleh, terpulang. Ini semua untuk bahan-bahan dalam nasi ya. Okey, setelah dia dah bau dah naik, dah menggelegak, kita masukkan beras Faiza tadi. Beras yang dibasuh ya. Okey, kita masukkan keseluruhan beras. Kemudian kita kacau dia. Kita biarkan dia. Kita letakkan susu sedikit, susu cair. Okey, kemudian kita kacau dia, bagi dia sebati. Kita letak sedikit garam. Okey, dan kemudian kita kacau dia, bagi dia sebati. Nasi ni kita biarkan dia kering sedikit. Okey, bila dia dah mula kering, kemudian kita boleh transferkan dia ke rice cooker dan macam biasa, macam nasi biasa. Okey, ini adalah selepas kita dah dapat result dia. So tengok nasi dia berwarna macam grey brown sikit. So bau pun dah naik. Okey, nampak ya. Okey, kemudian kita letakkan kismis. Okey, kita letakkan kismis, bagi dia rasa dia balance. Okey, kismis bergantung kalau nak rasa suka makan kismis boleh letak banyak. Kalau yang tak suka makan kismis boleh letaklah secukup rasa lah. Untuk kita balancekan rasa. Kismis ni ada rasa-rasa masam sikit So kita gaul dia, kita bagi dia sebati, kemudian kita tutuplah dia. Okey, sebab kita nak kasih dia betul-betul kering kita nak kasih dia betul-betul kering. Kita tutup dan kita biarkan dia dulu. Okey, untuk membuat dalca pula kita boleh menggunakan minyak yang telah digunakan tadi ataupun minyak baru. Dan kemudian kita tumis irisan bawang putih, bawang merah yang rempah rantus yang saya cakap tadi tu. Okey, masukkan halia, irisan halia, rempah rantus 4 sekawan. Okey, bila bau dah naik, kita letakkan serbuk. Okey, serbuk kari daging. Saya punya pakai yang babas kari yang pedas Okey, so kita letakkan air sedikit dan kita gaul, kita kacau dia sampai dia pecah minyak Okey, bila dah pecah minyak, nampak tak? Itu dah pecah minyak. Okey, dia dah pecah minyak macam ni, dah boleh letakkan air rebusan daging serta daging-daging sekali Okey, masukkan kacang. Okey, kita masukkan ni kentang sebab kentang ni dia keras, so kita masukkan dulu. Kita biarkan dulu biar dia menggelegak, biar dia empuk. Okey, sudah. Kita tutup dulu.
lagi dia empuk. Okey, kita dah boleh masukkan santan. Masuk santan ni ikut cita rasa sendirilah. Kalau nak lemak boleh masuk banyak. Kalau rasa macam nak diet, nak jaga kesihatan, masuk sikit pun tak apa. Kita masukkan terung. Okey. Lepas tu kita masukkan carrot, kacang panjang. Kita masukkan dia tomato. Okey, jangan overcook ya. Serta cili merah, jangan overcook. So pasal macam tomato ni dia sangat sensitif, masukkan dia garam sikit, gula sikit. Kita gaul. Okey, jangan overcook ya. Kita tak nak kacang panjang, tomato tu dia overcook, nanti dia tak sedap. Kerangupan dia lari. Okey, tiba masa untuk masak daging biryani. Okey, kita tumis dulu bahan-bahan dia. Bahan-bahan yang telah disebut tadi tu, irisan tumisan hirisan bawang halia dan juga bawang putih. Okey, masukkan 4 sekawan 400. Okey, kita biarkan bau dia naik. Okey, dan kita letakkan cili dan biryani Faiza. Okey, letakkan dalam lebih kurang 3 sudu. Kalau rasa nak sedap lagi, rasa yang suka pedas-pedas, boleh letak lebih. Dan kita kacau dia. Kita letakkan air sedikit. Kita biarkan dia pecah minyak dulu. Bau pun dah naik. Okey, kita letakkan daging. Kita letakkan air daging sedikit. Okey, bagi dia secukup rasa lah, balance rasa dia. Sebab rasa air daging ni dia manis Okey, kita kacau dia, kita kacau dia. Kita biarkan dia menggelegak sikit. Letakkan bawang yang dikisar. Bawang yang telah dikisar ni kita letakkan, kita campurkan sekali, kita gaul lagi bagi dia sebati. Masukkan santan sedikit dan kita kacau dia. So kalau korang nak tahu rahsia bagi daging biryani ni bertambah sedap, nak tahu apa dia rahsia dia? Ni dia. Gula Melaka. Letakkan gula Melaka sedikit. Kita masukkan garam sedikit. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.